Okey, jadi kita sebenarnya saya kira lah hari ni kalau kita tengok pada awal Borak Kopitiam hari ni, siapa yang tengok dah boleh mula dah berkira haiwan mana dah lepas ni nak bela, haiwan eksotik mana nak pilih. Tapi tak lengkap kalau kita tak tahu cara macam mana nak menjadikan tempat untuk haiwan ni hidup ataupun tinggal. Jadi ada bersama dengan saya ni tetamu yang cukup istimewa. Dah sampai dah bunyi loceng tu. Yang akan ajar kita macam mana cara untuk menyediakan rumah untuk ular ni. Ini orang yang cukup hebat. Kita ada Azman Han Alihan. Ini dia anak Raja Ular Malaysia. Apa khabar Azman? Khabar baik. Baik Baik. Walaupun nampak saya agak bergaya macam kerja pejabat, tapi hari ini kita bermain dengan ular Man. Betul. Suatu ketika dulu kalau kita tahu memang Raja Ular Malaysia itu memang cukup terkenal dan inilah orang cakap warisnya yang memang cukup suka juga bermain dengan ular. Kecil-kecil saya nampak ada gambar tu dah pegang ular. Betul hebat lah Man. Tu masa umur berapa tu Man? Setahun. Umur setahun Setahun. Masih kiranya umur setahun orang main dengan toys, main dengan ular. Betul. Kiranya itu barang mainan pertama lah yang arwah ayah bagi untuk saya. Kecil-kecil tu. Tapi masa kecil-kecil tu bila pegang ular tu tak ada ke rasa macam macam pelik ke, takut ke? Sebab tak biasanya ada. Kalau macam budak-budak pun tengok benda yang macam kita tak biasa tengok pun takut juga kan? Betul. Tapi saya tak rasa takut lah pada usia tu. Rasa suka? Suka. Rasa suka macam nak berkawan pula dengan ular tu. Okey. Jadi hari ni untuk orang yang kalau mungkin nak bercerita ataupun mungkin nak membela ataupun nak simpan ular ni, kita nak tunjukkan demo sikit lah cara-cara macam mana untuk kita menyediakan. Kita panggil apa ni? Rumah dia ke? Rumah dia. Enclosure dia. Betul. Tempat tinggal dia. Apa tadi? Quizer? Enclosure dia. Enclosure dia. Tempat yang sesuai untuk letak ular lah. Jadi kalau saya tengok kat belakang ni, dia ada macam, kalau kita boleh tengok sikit dia ada batu-batu kat belakang tu dan juga ada tanah. Betul. Ini sekadar macam dekorasi je ke ataupun memang kena ada? Kena ada untuk dia seselesa untuk dia tinggal. Contohnya sekarang saya nak isikan ular sandboa, ular tanah. Okey, sambil-sambil cuba kita buat. Ini tanah sandboa, desert sand lah. Dia perlukan desert sand. Desert sand. Okey, desert sand ni memang untuk ular spesies ni. Betul. Okey, kiranya diorang ni suka duduk dalam tanah. Betul. Kiranya dia bergantung jugalah kan, kalau ular yang spesies lain mungkin habitat dia lain, cara nak siapkan dia lain. Betul. Tapi yang kita nak letak ni adalah ular sandboa, ular tanah. Ular pasir lah. Ular pasir, betul. Yang duduk kita dah letak tu Egypt. Kita boleh dapatkan ular ni daripada Egypt lah mostly. Sebab tu dia perlukan desert macam ni. Sand. Boleh saya cuba pegang ke pasir dia ni? Boleh. Ini memang pasir daripada sana? Betul. Desert. Memang khas. Memang imported daripada sana. Okey. Jadi kita dah siapkan dia, kita ada pasir, kita ada kayu, kita ada batu dan ada daun sikit. Betul. Ini cara paling mudah lah kiranya. Betul. Paling basic lah. Paling basic lah setup. Lepas tu baru kita boleh letak. Inilah ularnya. Ularnya. Tak apa. Boleh letaklah dalam tu. Okey. Ini memang ular yang memang suka dia akan masuk dalam pasir. Banyaklah. Dia boleh sekalikan banyak-banyak? Boleh. Sebab kalau kita tengok yang lain-lain yang ada kita ni, satu bekas tank, akuarium dia, satu tank itu satu ekor saja. Betul. Sebab diorang ni jenis yang kecil, diorang boleh duduk. Tak ada dia bergaduh ke apa, tak ada lah. Sebab diorang bila duduk dalam tanah ni, one side satu-satu ni duduk one position yang okey, alright. Tapi macam yang Azman kata tadi kan, macam ni dia akan masuk dalam tanah. Okey, kita tengok sikit, nampak ular tu dia dah mula masuk dalam pasir dia tu. Dia dah jumpa pasir dia balik, dia dah masuk dah. Ini cakap ni rumah aku ni dah jumpa dah. Kenapa kita perlu, contohnya kenapa kita tak pakai surat khabar ke untuk decoration dia? Kalau contoh kita buat macam tu, kita tak hias yang exactly macam mana natural dia, diorang akan jatuh stres. Binatang ni akan stres. Bila dia stres, dia tak akan makan. Dia tak akan makan maksudnya? Bagi makan pun dia tak akan makan? Dia tak akan makan. Sebabkan dia stres. Tak boleh lah macam tak boleh macam tu. Kiranya kalau pasir ni kan, contohlah kalau pasir desert ni kita tak dapat. Kita nak bela ular jenis ni. Kita letak pasir pantai boleh? Tak boleh. Tak boleh juga? Memang kena pasir dia? Pasir dia. Mostly dekat kedai haiwan eksotik boleh dapat. Jadi itu masalahnya kalau kenapa ular tu tak makan makanan yang kita bagi, sebab mungkin habitat dia tak bersesuaian dengan yang kita sediakan. Natural kita tak sediakan yang betul. Okey, kalau macam yang dekat belakang tu contohnya, ini kita letak tanah juga? Ini saya letak kokopit. Kita panggil kokopit. Kokopit? Tanah kokopit. Okey. Ini buka pula Okey, tak apalah. Azman ada kat situ. Azman tunjuk demo. Itu tanah yang jenis yang ada rumput-rumput juga? Rumput-rumput, betul. Okey, ini baka apa dalam ni? Ini jenis Titanium head albino dengan tiger retic. Jenis ular sawa luar negara punya juga. Dan tanah ni pun sama juga dekat habitat dia punya? Ini kita boleh dapat kat negara kita. Sebab dia boleh lah hidup dengan habitat ni jenis sawa ni boleh hidup dengan habitat. Okey, kalau ular kita bermain dengan pasir dan tanah. Pasir dengan tanah, betul. Kalau yang ni frog. Bullfrog.
Saya tak nampak frog ni kat mana ni? Tak nampak. Tapi maksudnya habitat bullfrog ni memang macam ini? Memang macam ni. Dia menyorok kat sini, dalam dia. Ini nampak kalau daripada segi cara nak menyediakan habitat ni nampak macam dia lebih tropika punya. Tropika, betul. Punya environment kan? Betul. Bullfrog ni memang sesuai untuk macam inilah. Betul, macam inilah sesuai. Okey. Tapi itulah kadang-kadang kalau orang yang contohnya nak belajar pasal haiwan-haiwan eksotik ni kan. Bila tengok tempat ni nampak bila orang dah siapkan cantik. Betul. Tapi kalau orang baru nak belajar dia tak tahu macam mana teman. Boleh DM tepi ke macam mana? Betul. Boleh DM tepi lah. Ataupun boleh tengok Google ke kat YouTube ke ada jugalah. Boleh. Ada diorang ada ajar jugalah. Sebab yang ni decoration ni pun untuk katak kita buat ni tujuan dia untuk sama natural. Untuk frog ni kita memang kena sediakan natural dia macam tu. Sama tak kalau tidak dia akan stres sama. Tak boleh, dia akan takkan makan, nanti boleh jadi sakit. Dia akan muntah, apa yang dia makan dia tak muntah. Itu tu lampu atas tu, lampu yang tu pun memang untuk dia. Untuk dia. Untuk dia mudah hadam. Contohnya macam katak jenis katak ni semua makan tikus. Kiranya benda paling penting sekali untuk permulaan kalau nak membela haiwan eksotik ni, kita kena tahu habitat dia macam mana. Okey, sekarang ni nak tahu pula pasal Azman ni sebagai seorang anak raja ular. Umur 1 tahun dah pegang ular. Selalu buat persembahan juga ke ular? Betul. Mostly banyak buat persembahan 5-6 tahun lepas lah banyak buat persembahan atas pentas program hari jadi macam mostly banyak haiwan berbisa lah sebelum ni banyak pada haiwan berbisa maksudnya bukan ular je. Ular tedung. Ular tedung. Alright. Ular tedung. Alright. Okey. Tapi mungkin nak tanya satu je lah. Satu kenangan yang paling Azman ingat sekali sepanjang buat persembahan dengan ular ni. Ada tak yang mungkin yelah insiden. Mungkin yang teruk ke, mungkin yang elok ke? Time dengan arwah ayah lah masa sekali dengan arwah ayah main dekat atas pentas terkena gigitan lah. Ular tu ular tu. Silap lah ke aksiden yang kiranya ular yang dibuat persembahan tu pun memang ada bisa lah. Yang saya kena gigit tu tak ada bisa punya. Cuma dia gigit lah. Midilli venom. Dia bisa dia tak bawa maut. Kiranya midilli venom. Alright. Dan sampai sekarang masih lagi meneruskan persembahan dengan ular juga. Tidak. Power lah. Betul. Power lah. Dan sekarang ada juga dah ajar kita juga macam mana cara untuk sediakan habitat ular. Terima kasih Azman sebab datang hari ni.